Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Siti Aisyah binti Latif. Saya pelajar daripada Universiti Selangor. Bolehkah Puan cerita sedikit sebanyak latar belakang Puan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi nak interview saya. Saya taklah berpengalaman sangat, tapi adalah sedikit pengalaman yang boleh dikongsikan yang semoga bermanfaatlah untuk Aisyah. Okey, nama diberi Najwa binti Zuan. Dipanggil nama gelaran Cikgu Najwa lah. Sebagai Cikgu Najwa. Berasal Selangor, Kami Subang, membesar di sini. Lahir di Kuala Lumpur, cuma membesar di Selangor. Okey, sudah berkahwin, berumur 33 tahun, mempunyai dua orang anak. Kalau dalam adik-beradik tu ada 9 orang adik-beradik dan cikgu merupakan anak yang pertama lah. Dan dalam keluarga cikgu sendiri, termasuk mak cikgu, ada juga cikgu, seorang guru dan pesara lah. Selain tu ada tiga orang adik bawah cikgu juga adalah seorang guru. Itulah dia sedikit biodata cikgu. Soalan seterusnya, berapa lamakah pengalaman cikgu dalam bidang pendidikan? Okey, cikgu bermula mengajar di Pasti. Detail lah, cikgu bagi detail tak? Pasti sebagai guru bermula tahun 2010. Dia bermula dari tahun 2010 lah, maknanya lepas habis sijil tinggi STPM. Cikgu terus mengajar di Pasti pada tahun 2010 sebagai guru biasa. Kemudian pernah menjadi guru ganti di SK Section 19 selama 4 bulan. Dan pernah juga menjadi guru sambilan di sekolah rendah integrasi Iqra di Section 8 Shah Alam sehingga selama 6 bulan. Macam tu. Kemudian cikgu sambung semula mengajar di Pasti pada tahun 2012 sehinggalah sekarang dah jadi guru kanan lah ataupun panggil kepala guru di Pasti Alisania. Maksudnya pengalaman mengajar tu sehingga tahun 2023 sudah 13 tahun. Soalan akhir sekali. Berapakah umur kanak-kanak yang belajar berapakah umur pelajar kanak-kanak yang belajar di tadika ini? Okey, kami di Pasti Alisania fokus pada kanak-kanak yang berumur 5 dan 6 tahun. Sebab kenapa tak ada 4 tahun adalah kami nak lebih fokus, bukan kata 4 tahun tu tak penting untuk dihantar ke tadika atau ke Pasti penting. Cuma kami nak lebih fokus kepada anak 5 dan 6 tahun. Sebab silibus Pasti agak tinggi dan tak bisa datang dalam mereka masuk JS1 pun silibus agak tinggi. Jadi bila kita ambil dari 4 tahun boleh, cuma fokus kita perlukan guru yang lebih fokus untuk 4 tahun sahaja. Jadi sebab kita kekurangan guru, jadi kita fokus untuk 5 dan 6 tahun sahaja. Jadi kita akan lebih fokus lah untuk belajar 5 dan 6 tahun ni.
untuk kejar dia punya curriculum, dia punya curriculum. Okay. Saya ada beberapa soalan daripada penjam. Saya ada beberapa soalan untuk tanyakan kepada cikgu. Soalan yang pertama, adakah kanak-kanak dapat mendengar serta melantunkan puisi seperti sajak dan pantun Hokerat? Macam mana ambil sikit soalan dia? Adakah kanak-kanak dapat mendengar serta melantunkan puisi seperti sajak dan pantun Hokerat? Maknanya maksud soalan tu, boleh ke budak pelajar 5-6 tahun ni memberi sajak ataupun memberi pantun sendiri? Tentu ke? Maksudnya macam dia mendengar cikgu tu. Maksud soalan tu? Maksudnya macam cikgu tu beri puisi dekat dia. Lepas tu dia dengar apa yang cikgu tu cakap. Lepas tu dia cuba mencuba untuk melantunkan puisi sedikit lah. Dia kurang macam tu lah. Okey. Untuk secara keseluruhan ni, pelajar 5 dan 6 tahun ni, kita boleh latih apa saja. Boleh latih bersajak, berpantun, bernasyid, berkalam jama'i, apa saja pun diorang boleh dilatih. Yang penting dilatih. Bukannya kita setakat memberi arahan tanpa tunjuk ajar. Sebab tu di dalam pasti kita ada pertandingan alamiah kan. Ada nasyid, ada hafazan, sajak, bercerita. Tapi syaratnya anak ni perlu dilatih. Bila dilatih dengan betul, dengan lebih awal, mereka akan dapat buat yang terbaik lah. Maksudnya mereka boleh berpantun semula, mereka boleh bersajak dengan baik, bercerita dengan baik. Yang penting apa-apa kena dilatih dan diajar. Itu sepanjang tempoh pengajaran, adakah kanak-kanak mendengar, mengecam dan menyebut bunyi suku kata awal dan akhir yang sama dalam perkataan? Okey. Untuk pengajaran, murid dia tak boleh maksudnya mendengar, mengecam, menyebut tu semua dia tak boleh buat sekaligus dalam satu pengajaran, tak boleh. Dia kena fokus. Pengajaran hari ni kita fokus pada menyebut dan kita akan sebut. Sebut. Dan mungkin cuma kalau boleh nak combine pun cuma dua elemen saja, menyebut dan mengecam. Kita tak boleh buat semua sekali dalam satu pengajaran. Dia kena ulang ataupun pengajaran hari ini fokus pada pengecaman. Pengajaran seterusnya bila dah mengecam baru dia nak pada elemen menyebut. Lepas selesai menyebut baru dia boleh terus dengan elemen seterusnya. Jadi semua tahap elemen tu kita dah kuasai, baru mereka boleh combinekan semua sekali. Okay. Soalan saya yang seterusnya, adakah kanak-kanak dapat berinteraksi dengan menggunakan ayat yang mudah untuk meluahkan perasaan dan menyatakan permintaan mereka? Boleh. Selalunya anak-anak ni bila dia ada bonding. Selalunya bonding tu apa? Macam ada ikatan, ada dia macam bonding tu macam ada ikatan antara budak dengan sebab pelajar pun dia ada favourite cikgu kan, favourite cikgu dia. Tak semua cikgu yang tak ada bonding dengan dia akan kurang untuk bercerita, meluahkan. So, maksud cikgu, dia budak-budak ni dia boleh meluahkan, bercerita dengan cikgu yang dia rasa favourite cikgu, ataupun dia ada bonding antara cikgu dia. Selalunya bukan semua cikgu yang dia rasa dia boleh
bercerita, dia boleh bersembang, dia boleh meluahkan. Mungkin budak ni dia suka bersembang dengan cikgu ni je. Yang cikgu lain mungkin dia berat mulut. Macam tu. Itu dari pengalaman cikgu lah. Tapi ada je budak yang jenis tak kisah, memang datang sekolah je bercerita. Budak-budak ni dia berlainan kan, dia tak sama. Ada juga belajar dengan semua cikgu pun dia tak bercerita. Dia diam, kita tanya kadang tak ada respon. So depend on budak pada belajar tu sendiri. Seterusnya, adakah kanak-kanak dapat bersoal jawab menggunakan ayat yang mudah? Untuk pelajar 5 dan 6, dah sepatutnya pun mereka boleh berinteraksi ataupun bertanya dengan cikgu dengan ayat mudah. Sepatutnya 5 dan 6 tak ada masalah untuk dia bertanya ataupun bersembang atau berinteraksi dengan guru dan kawan-kawan dia dengan ayat yang mudah tu tak ada masalah. Untuk pelajar yang berumur 5 dan 6 tahun memang boleh. Sepatutnya peringkat umur dia orang dah boleh berinteraksi dua hala dengan baik. Kalau kita mendapati pelajar itu ada masalah dalam berkomunikasi, kita perlu ada ambil tindakan, sama ada kita buat terapi di sekolah ataupun aplikasi dekat kaedah dia, ataupun kalau kita nampak pelajar tu masih tak boleh lagi nak berinteraksi dengan baik, mungkin dia ada speech delay, kita kena buat rawatan susulan, contohnya pergi ke pakar. Jangan duduk diam lah. Kita dapat mengenal pasti belajar tersebut. Selain itu, adakah kanak-kanak dapat menyampaikan idea tentang sesuatu yang didengar, dilihat atau dialami mereka? Depend on pelajar. Macam pelajar 6 tahun di kelas cikgu, ada pelajar yang memang kita cakap lah, dia sampai sekolah dia akan cerita apa yang dia buat semalam, apa yang dia lalui semalam, ataupun di sekolah dia buat apa, dia akan cerita selagi dia nak cerita. Tapi ada juga pelajar yang kita tanya baru dia jawab, baru dia tanya, dia jawab lah soalan kita, baru dia cerita. Ada pelajar memang tak bercerita langsung. Kita tanya dia buat apa di sekolah, dia pun tak tahu. So macam-macam lah pelajar ni. Tapi sebenarnya kalau normal budak, dia boleh nak bercerita lah. Dia akan bercerita sama ada dengan cikgu atau dengan kawan-kawan dia lah. Sebab tu lah budak ni mulut dia tak duduk diam, dia akan sembang je. Tapi tu yang normal sikit. Tapi tak dinafikan ada je murid yang introvert kan. Dia jenis kita tanya baru jawab ataupun dia tak bercerita langsung. Menurut cikgu, adakah kanak-kanak mengamalkan cara pembacaan buku dengan betul, iaitu membaca dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, jarak antara mata dengan buku dan memegang buku dengan betul? Macam mana nak cakap? Maknanya budak-budak tu boleh, macam mana maksud soalan tu? Maksudnya pembacaan cara dia membaca buku tu lah. Maksudnya daripada ayat tu, daripada kiri ke kanan, buku tu terbalik ke tak atas ke bawah dia baca. Cara dia pegang buku tu. Okay. Macam cikgu cakap tadi lah, untuk dipasti cikgu, kita tak tahu di tempat lain kan, dipasti cikgu. Kalau belajar 5 dan 6 tahun tu, untuk 5 tahun, mungkin kalau ada keliru pun dari segi bahasa Melayu dengan Jawi. Tu mungkin ada kekeliruan pada awal je lah. Sebab Jawi baca dari kanan, kalau bahasa Melayu baca dari kiri, macam tu kan. Dari situ, itu je lah mungkin kekeliruan pada awal-awal. Tapi ada budak yang dari awal pun dia dah tahu macam mana
kemahiran membaca. Mana budak yang pelajar yang agak kita nampak kelemahan pada situ, awal-awal tu kita ajar lah, kita tunjuk okay, baca dari mana. Tapi untuk nama pun pergi tadika kan, pergi tadika tu di sekolah untuk dia belajar konsep membaca. Tapi lepas kita dah tunjuk tu normal kid tak ada masalah, dia tahu dah nak baca daripada mana. Dia baca, tak adalah dia akan baca atas ke bawah, tak ada. Dia memang akan baca yang sebetulnya lah. Dan buku pun tak ada datang kata balik ke, tak ada. Itu kalau mungkin kepada kalau macam peringkat awak kanak untuk yang bawah 2 tahun, itu mungkinlah akan berlaku kan. Buku terbalik, baca tak suka, tak susun. Tapi untuk 5 dengan 6 tahun, insyaAllah mudah untuk kita tunjuk tu, mudahlah dia boleh ikut lepas tu. Tunjuk je, lepas tu dia tahu nak buat macam mana. Tapi kalau ada pun pelajar yang lemah, boleh kira lah berapa persen je lah. Mungkin 10 orang, seorang 2 je yang ada masalah, yang perlu kita fokus. Dan lebihnya insyaAllah 5 dengan 6 tahun tak ada masalah sangat. Dari pandangan Puan, adakah kanak-kanak berjaya mengenal pasti dan menyebut huruf besar ataupun kecil? Huruf kecil. Okey. Ada pelajar yang sebelum waktu start sekolah lagi, mungkin ada parent yang dah ajar di rumah kan. Ada murid yang dia cenderung kepada huruf besar sahaja. Tapi dari pengalaman cikgu, murid lebih ramai cenderung pada huruf kecil. Dan bila dia masuk dia 5 dan 6 tahun, mungkin fokus pada waktu 5 tahun untuk kita kenal pasti dia cam huruf besar, huruf kecil. Bila dah masuk 6 tahun, insyaAllah mudah. Tapi itu untuk murid yang dari 5 ke 6. Tapi kalau tiba-tiba dia masuk 6 tahun, tak pernah sekolah 5 tahun atau tak pernah dipasti 5 tahun, itu kerja keras sikit untuk cikgu lah. Maksudnya dia mungkin terbelakang sikit dari kawan-kawan dia. Jadi maknanya dia kena tahu basic dulu lah. Tapi kalau dia dah pada awal dia dah sekolah dari 5 tahun, insyaAllah tak ada masalah. Bagaimanakah kanak-kanak ini berkongsi bahan bacaannya bersama rakan-rakannya? Okey. Sebab di sekolah kita dipastilah dia cikgu banyak sediakan bahan tu sama rata. Dan kita pun jarang guna bahan ekstra. Bahan baca ekstra maksudnya kita beli dari luar ke, kita poster state dari luar ke, kita jarang. Kita memang sepenuhnya memanfaatkan buku pasti. Buku pasti sendiri, contoh bahasa Melayu, ada 4 buku baca. Jadi cikgu rasa tak perlu untuk cikgu cari bahan bacaan luar. Jadi memang bila guna buku tu memang guna buku masing-masing lah. Bukan dia tak berkongsi buku. Dia memang tak. Cikgu cek bacaan seorang-seorang pun kita tanya di buku masing-masing. Jadi memang dia guna buku dia orang. Sebab pasti sendiri ada 4 buku baca. Jadi memang kita fokus untuk buku pasti je lah. Memang tak ada guna bahan luar. Kalau ada pun cikgu buat buku sudut membaca, buku tu buku bebas lah. Tak terlalu susah, tak terlalu senang. Jadi depend orang. Tapi kita bukanlah buat sudut membaca tu untuk maksa dia membaca. Just nak bagi dia seronok dengan buku je. Kan berkawan dengan buku. Tapi untuk kongsi bahan baca tu kat pasti tak ada. Memang kita fokus pada buku pasti saja. Pada pendapat Puan, bagaimana kanak-kanak tersebut mendengar atau memahami dan memberi respon secara bertata susila terhadap ucap selamat pagi ataupun selamat tinggal dengan mengikut arahan yang mudah untuk diberikan? Cara cikgu adalah benda kena mula dari awal. Sejak hari pertama sekolah, terus latih diorang
peraturan, terus jelaskan diorang ni macam mana nak buat, ini macam mana nak buat. Macam himpunan sendiri dari awal memang cikgu yang akan handle, cikgu sendiri yang akan handle himpunan, dan kita akan buat benda tu hari-hari sehingga benda tu jadi rutin. Bila benda tu jadi rutin, dia akan terbiasa. Bila mereka baca benda tu hari-hari pun mereka akan hafal dan biasa. Jadi apa-apa pun kena mula dari first day. Tak boleh tunggu lepas 10 hari lah, nantilah, tak boleh. Kita kena mula dari awal. Hari pertama susun kasut, hari pertama susun kasut. Tak boleh ibu yang susun, cikgu yang susun. Macam tu. First day kita dah beratur dalam barisan. Kita dah tahu ini barisan dia kat sini, kat sini. Barisan dia kat sini, kat sini. Sama juga, kalau beratur, first kali kena baca Al-Fatihah. So, baca Al-Fatihah sama-sama. So, macam mana nak baca Al-Fatihah? So, apa-apa mula dari first day. Jangan tangguh, jangan lengah. Okay. Soalan yang terakhir. Menurut Puan, adakah kanak-kanak memahami dan melafazkan puisi seperti pantun berkerat atau sajak dengan intonasi yang betul? Boleh kalau diasah dan dilatih. Memang boleh. Kalau kita tak tunjuk, kita tak ajar, memang tak boleh. Memang kena diajar, dilatih, memang boleh. Tak ada yang tak boleh. Sebab tu pasti sampai ke peringkat kebangsaan murid-murid bersajak. Contoh sajak lah cikgu ambil kan. Sebab kita tak ada pertandingan pantun. Pertandingan bersajak sampai ke peringkat kebangsaan. Memang hebat, memang dahsyat. Kita tengok kat YouTube, Raja pasti bersajak. So tu cikgu kata, memang boleh. Yang penting latih, asah, Allah diri. Itulah dia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih cikgu sebab meluangkan masa dengan saya.